Apa dia? Will you working with Anwar again? Or The question should be given to him. Ask him, will he work with me? The problem is he doesn't want to work with me. I'm a very nice man. Okay? Oke, so kita dah pun mendengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad berkenaan dengan isu pergabungan. Adakah JTA akan bergabung dengan PHS? Dan akhirnya dia kata, tanya Anwar, bolehkah beliau bekerja dengan saya? Dan masalahnya beliau tidak mahu bekerja sama dengan saya. Saya seorang yang baik. Jadi daripada apa yang saya dengar, kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun, yang mana GTA hari ini kita tahu bertanding sebanyak 100 lebih kursi, dan kita juga melihat ke arah bahawa Tun lebih kepada menjadi sebuah pimpinan tertinggi kepada mana-mana parti. Dan begitu juga jika beliau rasa ingin bergabung dengan Pakatan Harapan, beliau ingin memimpin Pakatan Harapan itu, dan beliau rasa bahawa beliau akan menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Jadi dia nak suruh wartawan tanya kepada Anwar, ataupun dia nak suruh wartawan tanya pandangan Anwar tentang isu ini. Pada saya, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai presiden ataupun pengurusi kepada Pakatan Harapan dan sebagai presiden PKR, saya rasa akar umbi di bawah tidak akan bersetuju dengan penggabungan Pakatan Harapan, kerana kita tahu takkan dipatuk sekali lagi, yang mana Tun selalu memungkir janji, yang mana juga Tun menggunakan kekuatan politik yang ada dalam Pakatan Harapan tu untuk membina kekuatan beliau sendiri. Jadi ini pada pandangan saya, daripada sisi yang kita boleh lihat, jika kita ke politik sebagai gabungan parti pembangkang ini, memang benar kalau kita nak berjiwa besar, kita kena bergabung untuk menjadi satu pembangkang yang kuat untuk melawan UMNO Barisan Nasional. Itu lebih penting, kerana kita harus hentikan mereka-mereka yang rasuah, mereka-mereka yang korup, mereka-mereka yang salah guna kuasa, dan mereka yang kita tahu merompak besar-besaran duit negara ni. Dan begitu juga jika kita nak menolak gabungan PN dan BN ni, memang itu kita perlu fikirkan. Tetapi buat masa ini, pada pandangan saya sendiri, kita tidak perlukan penggabungan ini terlalu awal, kerana kita lihat dulu majoriti kita, kerana kita perlu menang banyak kursi, dan akhirnya kita boleh membentuk satu kerajaan yang kukuh, yang kuat, yang akhirnya akan menguntungkan rakyat. Jika hari ini kita memikirkan tentang penggabungan, tentang kekuatan, maka kita akan dibohongi lagi. Kita akan dapat kekuatan awal, tetapi kita akan kerugian besar, iaitu apabila kerajaan sekali lagi tumbang disebabkan oleh perangai-perangai mereka yang berkiblatkan sebelah pihak, ataupun mereka yang begitu fanatik dengan dakyah ataupun cara Tun ini tadi. Dan kita lihat pengalaman-pengalaman sebelum berlakunya langkah Sheraton, juga kita lihat Tun cuba menidakkan kehadiran, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk mengganti beliau apabila beliau cuba membuat satu pusingan U, iaitu kita tahu dia melakukan Kongres Maruah Melayu, yang mana apabila kita lihat apa dia perjuangan Tun itu sendiri, apa dia idealisme yang kita rakyat boleh lihat dikeluarkan oleh Tun, adalah bercorak satu politik lama yang boleh kita kesan, yang mana boleh kita tahu apa rancangan dia. Apabila Tun memulakan langkah Kongres Maruah Melayu itu, bermaksud Tun sudah pun nak menubuhkan kerajaan Melayu Islam yang dibentuk oleh mereka-mereka yang bersekongkol, yang cuba berniat jahat, yang untuk melepaskan diri. Di sini kita lihat bahawa komponen yang masuk ke dalam kerajaan itu memang juga orang yang sama, orang yang kita nak jatuhkan selama ini, dan akhirnya Tun terpaksa recycle balik dan mengguna pakai, dan akhirnya mencukupkan bilangan kerusi dia untuk dia nak memerintah. Tetapi akhirnya gagal di situ, dan akhirnya berlaku apa yang kita lihat hari ini. Jadi apa yang berlaku dalam negara kita ini, masalah dan kerosakan politik yang teruk, melibatkan ekonomi negara, melibatkan segala yang rakyat rasa hari ini, bermulanya apabila Tun mungkir janji. Tun mungkir janji daripada apa yang dia lakukan, iaitu ucapan dia, daripada perjanjian dia, secara bertulis ataupun tidak, semua sudah kita lihat bahawa dia tidak memberi mandat itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa Tun dilihat begitu takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim?
Walaupun banyak hujah yang mengatakan karena takut kroninya, takut anaknya, itu saya tidak melihat sisi itu karena itu sisi politik yang mana pada saya kita perlu melihat jalurnya yang lebih besar, yang mana kita memerlukan tokoh-tokoh hebat seperti Tun ini dalam politik. Tetapi untuk kita nak meletakkannya sebagai penerajui sekali lagi, maka kita perlu menolak kerana kita perlukan pimpinan yang lain, kita perlu melihat idealisme yang lain supaya ada satu pembentukan daripada gelombang daripada seorang pemimpin baru yang mana kita lihat contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika hari ini Tun tidak melakukan perkara yang menyebabkan langkah seretan itu, maka hari ini mungkin kita tidak berada di ambang permasalahan ini. Dan ambang permasalahan ini adalah disebabkan oleh kegelojohan ataupun hasutan-hasutan daripada parti yang kalah seperti UMNO dan PAS. Akhirnya mereka berjaya menubuhkan kerajaan yang ada, tetapi fungsinya tidak ada dan akhirnya tidak akan menguntungkan rakyat. Jadi pandangan yang saya lihat sendiri daripada isu ini, kita boleh bergabung dengan parti seperti GTA ini, tetapi Pakatan Harapan hari ini perlu fokus bahawa kita adalah satu parti yang gabungannya adalah PKR, DAP, Amanah, dan juga APCO di Sabah. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kuatkan jentera kita harus bertarung dan kita lihat penghujungnya, pengakhirannya. Result dia apabila PRU itu berlaku dan berapa kerusi kita dapat. Jika kita memang boleh membentuk kerajaan, kita teruskan, dan jika GTA nak bergabung dengan kita selepas itu, silakan, kerana kita perlukan juga sokongan yang padu. Dan kita juga tidak boleh memberi mereka jawatan-jawatan penting dalam kerajaan ini, kerana kita tak nak lagi berlaku satu perkara yang mana apabila mereka mendapat jawatan penting dan akhirnya mereka keluarkan kenyataan-kenyataan yang menyusahkan Pakatan Harapan itu sendiri. Kita lihat contohnya apa yang terpaksa ditelan oleh Pakatan Harapan hari ini adalah cerita kereta terbang. Kereta terbang itu adalah disebabkan oleh menteri yang pada saya bangang, yang mana hari ini dia berada dalam kerajaan tetapi dimainkan isu dikatakan sebagai Pakatan Harapan, padahal sepatutnya isu ini diterima oleh Parti Bersatu. Begitu juga isu PTPTN yang mana apabila gaji 4,000 ke atas baru Pakatan Harapan akan memulakan untuk pembayaran. Tetapi diputar belitkan lagi bahawa PTPN itu yang nak hapus adalah Pakatan Harapan. Padahal yang membuat manifesto itu adalah PAS. Banyak perkara yang diputar belitkan oleh pihak UMNO, pihak PAS untuk kepentingan mereka, dan akhirnya PN yang banyak melakukan kesilapan-kesilapan ini tadi berdiam diri dan akhirnya mereka mengambil keuntungan daripada pemburukan rakyat kepada parti PKR ataupun parti Pakatan Harapan. Tetapi hasil yang sebenarnya terjadi adalah pemimpin-pemimpin yang mana ada dalam kerajaan hari ini yang melakukan perkara itu. Kenapa pemimpin-pemimpin dalam kerajaan, mereka-mereka yang jadi menteri itu ada di situ waktu itu? Adalah disebabkan cara politik lama yang diamalkan oleh Tun, yang mana kaki-kaki bodek, kaki-kaki ampu ni boleh berjumpa dan boleh memberi cadangan, dan akhirnya mereka ini diletak untuk bersama dalam barisan kabinet Tun waktu itu, dan akhirnya banyak orang-orang bijak dalam PKR itu ataupun dalam parti komponen PHS itu tidak diambil endah. Sedangkan kita lihat mereka yang hanya parti sejemput, hampir semua mereka mendapat jawatan dalam kabinet Tun dan mendapat jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Tetapi orang-orang PKR, orang-orang DAP, orang-orang Amanah tidak mendapat impak daripada apa yang Tun buat. Jadi di sini saya lihat cara politik Tun, dia masih berkisar dengan cara politik lama dia, yaitu cara politik bagaimana beliau memerintah di waktu zaman pemerintahan UMNO dulu. Jadi pemerintahan yang Tun nak amalkan agaknya tidak berapa relevan kerana corak yang baru hari ini rakyat lebih terbuka. Sosial media yang mana kita lihat hari ini begitu cepat. Maka dengan itu pada saya melihat memang sebagai seorang anak muda yang berkecimpung dalam politik ini agak baru, tetapi saya berjiwa besar, jika nak bergabung ya boleh, tetapi selepas PRU ke-15. Kerana hari ini kita perlu bertempur
kita perlu melihat kekuatan kita karena kita tidak nak dibayangi oleh Tun lagi. Karena Tun juga telah pun merosakkan Pakatan Harapan itu sendiri. So itu pencerahan saya dan sekian, terima kasih.